Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,202 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Terdapat tambahan satu kes baru kepada satu kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikenal pasti yang melibatkan 9 kes. Kesemua kluster-kluster ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana satu daripadanya ialah kluster Lee and Soh Trading Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 111 kluster. Manakala terdapat 6 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 64 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,837 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 265 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, satu kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat satu kes lain dikategorikan dalam kategori 4 yang mana di bawah pemantauan rapid dan memerlukan bantuan oksigen. Sebanyak 1,774 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 640,295 ujian. 81.9% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, manakala 94.1% daripada jumlah penduduk negara pula telah menerima 1 dos vaksin. Menteri Kesihatan seterusnya mengongsikan mengenai beberapa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak. Klinik vaksinasi bergerak di arah Temburong, perkhidmatan vaksinasi rumah ke rumah akan diadakan pada hari Selasa 7 Disember 2021 dan Rabu 8 Disember 2021 dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang, khusus bagi mereka yang dijadualkan untuk mendapatkan vaksinasi dos kedua sahaja. Klinik vaksinasi bergerak daerah Belait akan diadakan pada hari Selasa 7 Disember dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang, khusus bagi penduduk Kampung Sungai Teraban yang dijadualkan untuk mendapatkan vaksinasi dos kedua dan Pekan Belait bagi mereka yang baru mendapatkan dos pertama. Manakala pada hari Rabu 8 Disember pada jam 9 pagi hingga 2.30 petang, perkhidmatan vaksinasi bergerak akan diteruskan bagi penduduk Pekan Belait dan Kampung Mumung A, yang mana ianya dibukakan kepada mereka yang berhajat untuk mendapatkan suntikan dos pertama. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport, kad atau nombor BRUHIMS jika ada, dan kad vaksinasi COVID-19. Itu hanya bagi mereka yang menerima suntikan dos kedua. Dalam usaha memastikan setiap rakyat dan penduduk berpeluang mendapatkan vaksin COVID-19, terdapat beberapa situasi pemberian vaksin tersebut terpaksa ditangguhkan. Salah satu situasi tersebut jelas Menteri Kesihatan ialah bekas-bekas pesakit COVID-19 yang telah menerima Regeneron semasa berada dalam rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Mereka hanya boleh menerima suntikan vaksin COVID-19 selepas 90 hari menamatkan rawatan tersebut. Dalam perkara ini, mana-mana bekas pesakit yang masih dalam tempoh 90 hari selepas menamatkan rawatan Regeneron dan belum boleh menerima suntikan vaksin COVID-19
adalah dinasihatkan untuk menghubungi Pusat Pengasingan Kebangsaan semasa waktu pejabat bagi urusan pengambilan kad Regeneron Treatment Card masing-masing. Pengeluaran kad ini adalah untuk memberikan pengesahan bahawa mereka dikecualikan secara sementara dari vaksinasi COVID-19 dan pemegang-pemegang kad ini boleh dibenarkan masuk ke premis-premis dengan syarat mematuhi SOP-SOP yang lain. Kerjasama orang ramai khususnya ketua-ketua jabatan kerajaan dan pemilik atau pengurus premis adalah diharapkan untuk membenarkan pemegang-pemegang Regeneron Treatment Card memasuki premis masing-masing apabila telah mematuhi SOP-SOP yang lain. Mereka juga dikecualikan daripada membuat ujian SARS-CoV-2 sama ada RT-PCR atau antigen rapid test dalam tempoh 90 hari tersebut. Bagi operasi peralihan, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kedua-duanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sementara itu, Menteri Pendidikan menjelaskan pelaksanaan bagi dos kedua program vaksinasi pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun akan melibatkan seramai 37,089 orang pelajar terdiri dari kalangan mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Ibu bapa, penjaga dan pelajar yang telah menerima vaksinasi dos pertama untuk hadir mengikut jadual yang telah ditetapkan dalam buku vaksinasi, aplikasi BruHealth atau melalui pesanan ringkas SMS yang diterima daripada Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun sekiranya masih ada pertanyaan mengenainya, para ibu bapa dan penjaga pelajar bolehlah berhubung terus ke sekolah masing-masing. Dalam kita membuat persediaan ke arah ini, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ahli Ehwal Agama yakin dan penuh berharap sokongan dan kerjasama dari semua pihak yang telah diterima semasa pelaksanaan dos pertama akan juga dapat ditunjukkan semasa pelaksanaan dos kedua ini. Setakat 3 petang kemarin, 3,356 orang pelajar telah menerima dos kedua suntikan vaksin COVID-19, program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar-pelajar berumur di antara 12 hingga 17 tahun. 8 buah pusat vaksinasi di seluruh negara disediakan bagi program tersebut. Di daerah Brunei dan Mara, program berkenaan dijalankan di 4 lokasi iaitu Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam, Pusat Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Bolkiah Garrison dan Pusat Kesihatan Jubilee Emas Bunut. Di Stadium Tertutup, pelajar-pelajar dari Maktab Sains Paduka Seri Pegawan Sultan dan Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah menerima suntikan vaksin. Di Universiti Brunei Darussalam, pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Katok, Sekolah Rendah Pulai, Sekolah Rendah Anggrek Desa, Sekolah Rendah Delima 1, Sekolah Rendah Orang Kaya Besar Imas Subok, Sekolah Rendah Amar Pahlawan, Sekolah Rendah Kampung Mata-Mata dan Sekolah Rendah Pengiran Pekerma Setia Diraja Sahibul Bandar menerima suntikan mereka di Pusat Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Bolkiah Garrison. Pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Saidina Hasan pula menerima suntikan vaksin di Pusat Kesihatan Jubilee Emas Bunut. Sementara itu, program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar berumur 12 tahun hingga 17 tahun juga dilaksanakan di 3 daerah yang lain. Di daerah Belait, Pusat Pembelajaran dan Perkembangan Kesihatan Hospital Suri Seri Begawan disediakan bagi para pelajar dari Sekolah Menengah Saidina Ali, Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin, Sekolah Rendah Kuala Belait, Sekolah Rendah Sungai Teraban, Sekolah Rendah Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof dan Sekolah Rendah Pengiran Setia Jaya Pengiran Abdul Momin menerima vaksin COVID-19. Manakala para pelajar Sekolah Panaga menerima vaksin di Pusat Kesihatan Panaga.
Di daerah Tutong pula, para pelajar Sekolah Menengah Raja Isteri Pengenalan Anak Soleha, Sekolah Rendah Bakiau, Sekolah Rendah Batang Mitos, Sekolah Rendah Birau, Sekolah Rendah Kiudang, Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Setia di Raja Kupang, Sekolah Rendah Sinaud, Sekolah Rendah Perpindahan Bukit Beruang, Sekolah Rendah Pengiran Kesemua Negara Bukit Beruang, Sekolah Rendah Tumpuan Telisai dan Sekolah Rendah Danau menerima suntikan di Dewan Seri Kenangan. Manakala Dewan Kemasyarakatan Belalong disediakan bagi para pelajar Sekolah Menengah Sultan Hassan, Sekolah Rendah Ratai Mukim Bokok Temburong, Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar, Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoy, Sekolah Rendah Semabat, Sekolah Rendah Amo, Sekolah Rendah Negalang, Sekolah Rendah Labu Estate, Sekolah Rendah Pune, Sekolah Rendah Selangan, Suria Jaya Kindergarten School, Pai Yoik School, Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Politeknik Brunei. Negara Brunei Darussalam memerlukan rakyat untuk menerapkan minda keusahawanan ke arah usaha BIM-Iaga mengalihkan aktiviti ekonomi daripada sumber pengekstrakan kepada tahap pemprosesan dan pengeluaran nilai tambah yang lebih tinggi. Menurut Menteri Pendidikan, ini hanya boleh dicapai melalui ekosistem pendidikan keusahawanan yang mampan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman berkata demikian semasa majlis pembukaan kem keusahawanan BIM-Iaga selama 3 hari secara maya. To ensure that the entrepreneurial mindset is instilled from an early age in Brunei Darussalam, we do so through a pragmatic entrepreneurial education ecosystem that bridges creativity, innovation, life skills, and entrepreneurial mindset. Indeed, having students exposed to programs and activity such as this event as they move along their education journey is key to a sustainable entrepreneurial culture that will eventually lead to the development of future entrepreneurs and find success for their futures. Kem keusahawanan BIM-Iaga yang diadakan buat pertama kali ini memberi peluang kepada para peserta dengan kemahiran pengetahuan ke arah membangun dan mencipta laluan keusahawanan bagi menjana bentuk pekerjaan mereka sendiri. Bertemakan keusahawanan dalam era COVID-19, kem disertai oleh 553 orang yang terdiri daripada pelajar, tenaga pengajar dan ahli profesional dari negara-negara anggota BIM-Iaga bagi memperoleh kemahiran dan latihan yang diperlukan untuk membangun dan menjana idea perniagaan baharu. Juga menyertai Datin Seri Paduka Dr. Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Negara Brunei Darussalam sebagai negara ahli pertubuhan penerbangan awam antarabangsa ICAO komited ke arah memastikan keselamatan dan sekuriti pengangkutan udara antarabangsa terjamin. Dalam hal ini, ICAO Council Aviation Recovery Task Force CAT telah mengeluarkan garis panduan pemulihan daripada pandemik COVID-19 edisi keempat pada bulan Oktober 2021. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam perutusan sempena Hari Penerbangan Awam Antarabangsa 2021 berkata negara turut menyokong dan menggunapakai garis panduan pemulihan tersebut dan melaksanakan model-model yang berkaitan dengan langkah-langkah mitigasi risiko bagi lapangan-lapangan terbang, anak-anak kapal, pesawat dan kargo seperti yang dicadangkan. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan teknologi dan inovasi dalam industri penerbangan awam saling berkait rapat sejajar dengan peraturan dan dasar dalam mempertingkatkan strategi pengangkutan udara yang mampan untuk perkembangan dan kepelbagaian ekonomi. Ia sejajar dengan salah satu objektif strategik di dalam Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC 2025
yang mengaitkan perkembangan teknologi dengan meningkatkan kesaling hubungan ke arah peluang sosioekonomi yang lebih besar, peningkatan inovasi dan kualiti hidup yang lebih tinggi. Yang berhormat seterusnya menyentuh hampir keseluruhan ekonomi dunia telah terkesan dari wabak COVID-19, tidak terkecuali sektor pengangkutan udara. Justru ICAO secara berterusan mendukung dan membantu negara-negara ahlinya dalam penyediaan dan pelaksanaan garis panduan protokol keselamatan dan kesihatan bagi syarikat-syarikat penerbangan, lapangan-lapangan terbang dan aktiviti penerbangan lain secara maya. Di peringkat serantau, di bawah pelan pelaksanaan ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF, garis panduan pertama bagi operasi ASEAN Wide COVID-19 untuk perlindungan dan keselamatan para penumpang dan anak-anak kapal penerbangan telah diluluskan pada bulan November 2020 semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN kali ke-26 yang telah dipengerusikan oleh negara Brunei Darussalam. Dalam usaha pemulihan sektor pengangkutan udara, MTIC dan Jabatan Penerbangan Awam DCA adalah antara beberapa buah kementerian dan agensi kerajaan yang bekerjasama melalui pasukan petugas task force hal ehwal rentas sempadan dalam penyediaan dasar dan dua garis panduan serta perancangan pelbagai strategi dan inisiatif mengenai rentas sempadan melalui pengangkutan udara. Dalam sektor penerbangan awam, satu inisiatif permulaan adalah pelaksanaan Reciprocal Green Lane RGL di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang telah mula berkuat kuasa pada 1 September 2020 yang lalu. Menurut Yang Berhormat lagi, ICAO juga menggalakkan inovasi dan keupayaan teknologi baharu untuk meningkatkan prestasi kecekapan kawal selian navigasi udara melalui peralihan daripada Perkhidmatan Maklumat Aeronautik AIS kepada Pengurusan Maklumat Aeronautik AIM. Dalam hal ini, negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi tidak terkecuali dalam melaksanakan keperluan ICAO bagi peralihan AIS kepada AIM. Projek peralihan tersebut akan bermula pada Jun 2022 dan dijadualkan siap pada Mac 2023. Projek pendigitalan maklumat ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan kecekapan sistem navigasi udara bagi negara ini. Tema Hari Penerbangan Awam Antarabangsa bagi tahun 2020 sehingga 2023 ialah Advancing Innovation for Global Aviation Development. Forum ASEAN Disability ADF 2021 mencerminkan usaha seluruh ASEAN ke arah membina komuniti inklusif dengan kebebasan dan penyertaan penuh dan berkesan orang kelainan upaya dalam semua bidang kehidupan direalisasikan dan dikekalkan. ASEAN juga bersetuju dengan pembangunan ekonomi peduli ASEAN sebagai satu lagi peristiwa penting sebagai langkah ke arah merealisasikan agenda bagi pembangunan mampan 2030 dilengkapi dengan pengajaran yang diperoleh daripada pandemik COVID-19. Berucap pada majlis pembukaan persidangan ADF 2021 secara maya, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan ASEAN perlu menyedari dan meningkatkan peranan teknologi digital yang sangat diperlukan ke arah era revolusi industri keempat yang lebih mantap, bersepadu dan inklusif. Justru Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin menekankan dua perkara iaitu sentiasa melibatkan individu, kelainan upaya dalam kerangka dan pelaksanaan pelan pandemik dan pemulihan inklusif serta terus menjalinkan perkongsian dan memanfaatkan teknologi yang relevan serta pentingnya untuk kekal bersatu dan bekerjasama bagi meningkatkan kerjasama serantau. We need to further strengthen multi-sectoral collaboration, especially between social welfare, health, education, justice, and finance,
as well as promote synergy between governments, development partners, private sectors, and civil society organizations and volunteers towards a cohesive and responsive ASEAN community. Dianjurkan oleh Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya Negara Brunei Darussalam dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, persidangan ADF 2021 menumpukan 3 perkara penting iaitu memeduli kebajikan penduduk, menyediakan peluang-peluang dan cabaran bagi masa hadapan serta maju bersama sebagai rantau yang bersatu. Persidangan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sebagai para pemimpin ASEAN masa hadapan, belia digesa untuk melihat isu-isu bagi meluaskan lagi akses dan merapatkan lagi jurang digital, meningkatkan pelajaran secara dalam talian dan kemahiran digital serta sokongan pembiayaan bagi membolehkan semua belia ASEAN menerima normal baharu dan memastikan tidak ada yang ketinggalan dalam pembangunan. Perkara tersebut ditekankan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kawangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku Ketua Pegawai Kanan Mesyuarat mengenai Belia ASEAN Negara Brunei Darussalam semasa majlis pembukaan persidangan ASEAN University Student Council Union AUSCU kelima yang diadakan secara hybrid. Juga menyertai tuannya terutama Ekhabab Fan Tabong, Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio-Budaya ASEAN, dan Yang Berhormat Dail Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sidang selama 3 hari bertemakan Youth Engagement Prosperity of ASEAN in the Next Normal. Pendaftaran haji bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi kini dibukakan sehingga 5 Februari tahun hadapan. Pendaftaran hendaklah terlebih dahulu dibuat melalui tempahan awal untuk pembelian borang melalui talian WhatsApp pusat pendaftaran seperti yang tertera. Sementara itu, tempahan bagi pembelian borang pendaftaran yang bermula sejak 2 Disember 2021 akan ditutup pada 30 Januari tahun depan. Pembelian dan pengambilan borang dengan harga RM2 sekeping boleh didapati di Pusat Pendaftaran Ruang Legar, lantai bawah bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama dan pusat-pusat pendaftaran di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait, Tutong dan Temburong. Manakala hanya seorang sahaja dibenarkan hadir untuk membuat urusan mengambil dan menghantar borang setelah dimaklumkan. Borang pendaftaran haji dan slip pendaftaran penghantaran borang hendaklah diisikan dengan lengkap berserta dokumen-dokumen yang diperlukan dan dimasukkan semula ke dalam sampul surat dan dihantar ke pusat pendaftaran yang telah dipilih